Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini di mana saya nak berkongsi dengan anda tentang satu soalan yang ditanya kepada saya berkenaan dengan macam mana caranya kalau kita nak masukkan nama pelabur ke dalam syarikat kita. Syarikat Senian Berhad ataupun syarikat berhad, dia mempunyai satu kelebihan yang mana kelebihan yang disukai dan kelebihan yang sangat berguna kepada usahawan, iaitu boleh menawarkan saham kepada mereka yang nak melabur ke dalam syarikat kita. Kalau perniagaan enterprise, tidak ada kelebihan ni. Sebab perniagaan enterprise memang tidak ada saham. Ataupun syarikat PLT pun tak boleh nak tawarkan kelebihan ni sebab syarikat PLT pun tidak ada saham. Hanya syarikat Senian Berhad dengan syarikat berhad saja mempunyai saham yang boleh ditawarkan sebagai pertukaran kepada para pelabur kepada syarikat. Okey, maknanya bila pelabur memberikan duit dia, memberikan orang kata dia punya investment kepada company. Company boleh memberikan mereka saham syarikat sebagai satu bentuk pertukaran. Maknanya pelabur dia pegang saham, syarikat dapat duit. Ya. Dan duit itu boleh digunakan sebagai modal untuk tujuan syarikat menjalankan aktiviti perniagaan. Persoalannya macam mana? Macam mana bila pelabur dah bersetuju nak melabur ke dalam syarikat kita, macam mana kita nak masukkan nama pelabur ke dalam syarikat kita? Okey, basically terdapat dua cara, dua kaedah utama macam mana nak memasukkan nama pelabur ke dalam syarikat kita. Yang pertama dipanggil sebagai transferation of share, iaitu kita memindahkan saham sedia ada kepada nama pelabur. Yang kedua, kita panggil sebagai increase of new share ataupun menaikkan, mewujudkan saham baru. Okey, saya akan jelaskan kedua-dua cara ni macam mana. Untuk cara yang pertama, transferation of share, transfer ataupun memindahkan, bermaksud kita memindahkan saham yang telah ada. Katakanlah, syarikat tu adalah syarikat yang kita miliki 100%. Kita sebagai pemilik tunggal kepada syarikat tu, kita boleh memindahkan saham syarikat kita kepada pemilik baru yang mana perpindahan tu akan dibuat melalui satu borang yang kita panggil surat ikatan. Borang ni adalah borang transferation of share. Yang mana saham, daripada saham kita, asalnya kita pegang 100%, kita boleh bagi kepada pemilik baru tu. Tak kisahlah kita nak bagi berapa, mungkin kita nak bagi dia 30%, 30%, atau kita nak bagi dia 50%, terpulang kepada kita. Tapi bezanya, saham kita akan berpindah kepada pemilik baru. Dan duit yang dibayar, duit yang dibayar oleh investor tadi akan dapat kepada empunya, siapa pemilik saham tu. Kalau anda adalah pemilik kepada saham tu, duit tu akan pergi kepada anda, bukan pergi kepada syarikat. Sebabnya saham itu anda yang empunya, pemilik dia. Saham itu, duit pembelian saham akan pergi kepada empunya saham, bukan kepada company. Okey? Itu cara yang pertama, iaitu transferation of share. Borang transfer tu perlu membayar duty stamp di LHDN dengan kadar tertentu mengikut kepada berapa jumlah saham yang dipindahkan tu. Anda boleh minta tolong kepada company secretary, mereka akan bantu anda dengan bayaran tertentu untuk menyelesaikan urusan transferation of share. Okey? Itu cara yang pertama. Cara kedua ialah dengan mewujudkan saham baru. Mewujudkan saham baru ni maknanya kita bukan menggunakan saham yang sedia ada. Katakanlah saham
syarikat anda ketika ini adalah RM1,000. Yang mana ketika anda menubuhkan syarikat dengan saham sebanyak RM1,000. Okey? So, bila ada pelabur baru yang nak melabur dalam syarikat anda, anda boleh menaikkan saham anda daripada RM1,000 kepada satu jumlah yang lebih tinggi. Contohnya RM500,000. Okey? RM500,000. Maknanya untuk menjadikan saham syarikat anda sekarang ni yang daripada RM1,000 kepada RM500,000, maknanya anda kena naikkan sebanyak RM499,000 baru dia boleh jadi RM500,000. So, dalam RM499,000 tu anda boleh bagi kepada pemegang saham ataupun pelabur yang nak masuk tadi satu jumlah yang mana apabila cukup RM500,000, jumlah itu akan memadai dengan jumlah yang mereka nak laburkan dalam syarikat anda. Detailnya, ini saya bagi tahu secara umum lah, macam tu cara dia. Detailnya anda boleh bertanya kepada syarikat setiausaha anda untuk membantu. Mereka akan bantu anda. Macam mana cara untuk nak buat dia jadi portion. Katakanlah anda nak pegang 70%, nak biar dia pegang 30%. Jadi dia akan kira daripada RM500,000 tu berapa yang pemegang saham atau pelabur tu patut ambil dan berapa yang anda patut pegang. Okey? Itu cara dia. Yang mana bezanya apabila kita mewujudkan saham baru ni ialah duit yang dibayar oleh investor tadi, dia akan masuk ke dalam syarikat. Bukan masuk ke dalam poket anda. Transfer ration tadi, dia boleh masuk dalam poket anda. Sebabnya, dia membeli saham anda. Tapi, cara menaikkan modal baru ni, atau mewujudkan modal baru, increase share ni, cara yang kedua ni, dia mewujudkan saham yang belum ada. Belum dimiliki oleh sesiapa. Sebab itulah, duit tadi hendaklah dibayar kepada syarikat. Bukan dibayar kepada sesiapa orang lain, termasuk tidak dibayar kepada anda. Duit tu mesti masuk ke dalam kantung syarikat. Okey? Cuma bagi pihak company secretary. Sebab urusan untuk increase capital ni ataupun mewujudkan saham baru ni adalah perlu dibuat oleh syarikat setiausaha. Sebab syarikat setiausaha yang akan hantar borang-borang tertentu kepada pihak SSM. So, apa yang mereka perlukan ialah mereka perlukan evidence. Mereka perlukan bukti yang mana anda ada jumlah duit bersamaan dengan jumlah saham yang ingin diwujudkan tu. Yang anda nak wujudkan atau yang anda nak increase. Katakanlah anda nak increase RM500,000 tadi, jumlah RM500,000 tu hendaklah dimasukkan dahulu ke dalam akaun syarikat. Barulah mereka boleh hantar borang ke SSM sebagai pendaftaran saham syarikat yang baru. Dan ketika tu, mereka akan memaklumkan SSM juga dalam borang tersebut siapa pemilik saham tersebut. So, itulah dua cara yang boleh anda gunakan apabila anda hendak mendaftarkan pemegang saham ataupun pelabur syarikat yang baru. Kenapa bila saya sebut pelabur, saya sebut pemegang saham? Sebabnya, dalam syarikat, pelabur itu dia akan menjadi pemegang saham. Biasa pelabur ni memang nak menjadi pemegang saham. Cuma persoalannya, adakah pelabur itu juga akan menjadi pengarah di dalam syarikat sendirian berhad atau syarikat berhad? Itu terpulang. Terpulang kepada siapa? Kalau mereka melabur dalam jumlah yang besar, mereka melabur dalam jumlah yang agak signifikan besarnya, mereka biasanya akan meminta, sebagai syarat pelaburan mereka, mereka akan biasanya meminta jawatan pengarah di dalam syarikat. Itu terpulang. Boleh jadi mereka minta, boleh jadi mereka tak minta, itu terpulang kepada pelabur sebab duit mereka. Alright? So, saya harapkan penjelasan saya dalam video kali ini anda clear, faham dan membantu anda. Terutamanya bagi anda yang mempunyai pelabur dan nak mendaftarkan pelabur anda di dalam syarikat. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syahid Hamid Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.